Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ashabul fadilah, para ulama, agamawan, ketua-ketua agensi, muslimi muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Wakaf merupakan salah satu daripada sumber ekonomi Islam antara yang awal dan telah ditatbikkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dengar terlalu banyak mereka yang mewakafkan harta-harta mereka. Sampai sekarang kita dengar wakafan Sayyidina Uthman ibn Affan. Perkembangan wakaf mula berkembang dengan pesatnya sehingga kepada zaman kerajaan Uthmaniyah di Turki. Dengan sebab itu, apabila kita lihat di Turki, kita akan dapati terlalu banyak apa yang kita kata kelebihan-kelebihan dari segi wakafan yang telah dimajukan dan telah dihidupkan dengan jayanya sehingga pada masa kini. Itulah uniknya wakaf. Hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati Allah, di Malaysia wakaf tertakluk kepada negeri-negeri yang kita sedia maklum. Alhamdulillah, inisiatif oleh kerajaan Malaysia menubuhkan Yayasan Wakaf Malaysia sebagai salah satu daripada cara untuk melihat tentang wakaf pada peringkat kebangsaan atau negara. Saya melihat wakaf boleh pergi jauh lebih ke depan apabila berlaku satu susung atur, ada tuju, begitu juga roadmap yang jelas, blueprint, begitu juga dengan apa yang hendak dicapai dan dicita-citakan. Sesungguhnya wakaf ini amat dekat di hati umat Islam. Apa yang penting adalah kita memunasabahkan wakaf ini serta sistemnya mengikut peredaran zaman. Selama mana ia terkait dalam bentuk good governance, begitu juga dalam bentuk pentadbiran dan pengurusan wakafan berada pada level yang tertinggi dari segi pengurusannya dan pelaksanaannya. Kalau ini sudah berlaku, kepercayaan khalayak masyarakat kepada wakaf adalah amat-amat tinggi. Dan kalau ini juga dapat direalisasikan, maka pada masa itu wakaf boleh menjadi satu instrumen ekonomi yang utama. Bahkan dia jauh ke depan dan dia boleh pergi lebih hebat daripada zakat. Ini yang kalau kita bangunkan dengan sebaik-baiknya. Sebab itu saya benar-benar berharap supaya wakaf ini menjadi salah satu daripada cara yang terbaik untuk kita manfaatkan dan kita majukannya mengikut zaman-zaman yang mutakhir ini. InsyaAllah, dengan keyakinan apa yang telah dilakukan oleh mereka yang berjaya dalam meneraju wakaf, maka tampuk kepimpinan yang diambil oleh pemain-pemain utama wakafan ini yang diberi amanah mungkin dan mampu untuk bukan sekadar mengembalikan kegebilangan wakaf, tapi boleh menaikkan lagi kepada tahap dan kepada persada yang cukup tinggi. InsyaAllah, saya yakin dan saya percaya wakaf akan maju pada masa akan datang, insya-Allah. Justru saya mengharapkan kerjasama yang erat, sefahaman, begitu juga cara pemikiran yang terbuka, begitu juga mencari ruang dan peluang dengan ijtihad baru dalam masalah qadaya mustajiddah berkenaan dengan wakaf. Di samping melihat wakaf-wakaf
dan institusi yang terkait dengan wakaf yang telah maju di seantero dunia untuk sama-sama kita ikut dan kita boleh baiki dan kita boleh tambah nilainya. Semoga wakaf tetap cemerlang. Sekadar itu, harapan saya, insya-Allah saya mahu satu hari nanti banyak institusi-institusi agama, masjid, surau, bahkan universiti, bahkan sebahagian daripada gedung-gedung besar termasuk hospital-hospital atas nama wakaf, insya-Allah. Semoga Allah majukan wakaf di Malaysia, khususnya insya-Allah, dan dunia amnya. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minta tuan-tuan dan puan untuk kekal bersama kami sehingga akhir rancangan ini. Dan untuk makluman semua, kita ada 3 pusingan. Saya beritahu saya ringkaslah, mungkin Tuan Haji Roslan sebagai moderator akan experience lepas ini. Kita ada 3 pusingan. Selepas satu pusingan akan ada rehat sekejap, ada video untuk ditayangkan. Begitu juga pusingan kedua dan pusingan ketiga. Jadi saya berharap bersama tuan-tuan dan puan untuk bersama-sama untuk kita menghayati perbincangan-perbincangan bersama-sama dengan panel-panel kita yang hebat ini, yang akan dipengusikan. Moderatornya adalah Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Ustaz Said. Maka dengan itu saya serahkan majlis dan saya akan tinggalkan sebentar untuk saya serahkan kepada Tuan Moderator. Tafadhal ma'jurah. Okay, terima kasih Ustaz Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada ahli-ahli panel kita pada pagi ini dan juga semua penonton yang ada di luar sana lah ya. Di mana ahli panel kita pada pagi ini dalam majlis ilmu pada pagi ini ya, kita dalam program webinar wakaf ke arah hala tuju wakaf negara, dan kita jemput khas panel kita pada hari ini terdiri daripada 2 panel, iaitu yang pertamanya Syekh Samahah Dr. Luqman bin Haji Abdullah Mufti Wilayah Persekutuan. Selamat datang Doktor ya, Syekh Samahah ya, insyaAllah akan bersama kita. Manakala panel yang kedua yang berusaha Profesor Madya Dr. Amir Syahrudin ya, Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Malaysia. Ya, selamat datang Doktor ya. InsyaAllah pada kita akan seperti yang telah dinyatakan oleh Ustaz Fazli tadi ya, sebagai host pada pagi ini, pusingan kita, sesi kita, majlis ilmu kita akan berlangsung selama 2 jam ya. Di mana untuk kita tadi dah pun selesai sama-sama mendengar amanat yang disampaikan oleh Abu Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri ya, berkaitan dengan wakaf yang kita semua mesti maklum tadi ya. Dan insyaAllah kita akan mulakan dengan pusingan pertama selama 20 minit ya, untuk pusingan pertama, di mana setiap panel akan diberi masa 10 minit untuk kupasan ataupun ulasan di atas perkara yang dibangkitkan, dan insyaAllah akan kita rehat sebentar dan kita akan terus ke pusingan kedua. Begitulah juga ya, selepas pusingan kedua sama juga masih diberikan kepada ahli-ahli panel, dan kita akan teruskan dengan pusingan ketiga, dan akhirnya akan ada sesi rumusan lah daripada setiap panel. Manakala kepada semua penonton di luar sana yang bersama-sama kita dalam majlis ilmu pada pagi ini ya, tuan-tuan, puan-puan juga boleh ya mengemukakan apa-apa soalan ataupun juga mungkin pandangan, juga cadangan ya, kita akan terima dan kita akan menjawab mana yang sempat kita jawab ya, dan kita akan minta untuk panel-panel kita, 2 orang panel yang telah bersama kita pada pagi ini, untuk menjawab ataupun memberi pandangan kepada perkara yang dibangkitkan insyaAllah ya. So mungkin keterbatasan masa yang kita ada, maka di situ akan menyebabkan kita terpaksa tidak dapat menjawab sepenuhnya soalan-soalan dibangkitkan, tapi insyaAllah kita akan jawab juga dalam bentuk yang lain insyaAllah ya. Sidang penonton yang dihormati sekalian, seperti mana kita dah maklumi bahawa pada 6 November ya yang lepas,
melalui pembentangan bajet 2021 oleh Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, yang telah pun mengumumkan kesungguhan kerajaan persekutuan dalam memperkasakan wakaf di Malaysia. Maksudnya ini pertama kali disebut dalam pembentangan bajet, pembentangan belanjawan berkaitan dengan wakaf. Jadi ini menunjukkan bahawa kesungguhan pihak kerajaan untuk memastikan wakaf ini diperkasakan, kerana dilihat wakaf ini sesuatu benda yang memang boleh membantu memperkasakan ekonomi umat Islam. So antara dalam yang telah dinyatakan dalam bajet tersebut adalah penglibatan Yayasan Wakaf Malaysia dan juga syarikat berkaitan kerajaan dalam pengusahaan wakaf, serta penghasilan Pelan Induk Wakaf Nasional yang telah dinyatakan di situ, dan insyaAllah yang ini di bawah tindakan Jauhar lah. Dan ini merupakan peluang dan ruang keemasan bagi agensi yang berkaitan dengan wakaf, terutama Yayasan Wakaf Malaysia di peringkat federal dan juga Majlis Agama Islam Negeri, pihak MAIN di negeri-negeri dalam menyelahkan lagi potensi wakaf di Malaysia. Namun di sana perlu diperhalusi, beberapa perkara perlu diperhalusi dan dikemas kini untuk mencapai matlamat serta objektif yang dihasratkan, iaitu untuk memastikan dapat ditingkatkan taraf sosial ekonomi umat Islam di Malaysia dengan melalui wakaf. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan, kita akan kupas satu tajuk yang saya kira amat menarik, yang ini merupakan julung kali kita adakan di peringkat Yayasan Wakaf juga Jauhar, dan dengan kerjasama daripada Pejabat Mufti. Jadi untuk kita nak melihat ke manakah hala tuju wakaf di negara kita, sebab kita seperti mana sedia maklum, wakaf merupakan sesuatu yang sunat untuk kita laksanakan, bukan wajib seperti mana zakat, tapi ini sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan oleh semua orang lah. So mungkin untuk pusingan pertama kepada Sahibul Samahah Dr. Lokman, sebagai mukadimah, mungkin ramai juga yang masih belum jelas dan kurang faham mengenai pensyaratan wakaf secara terperinci. Jadi sebagai permulaan, mungkin di sini Sahibul Samahah boleh jelaskan tentang wakaf, konsep wakaf, maksud wakaf itu sendiri dan pensyariatannya, serta beberapa rantaian kisah serta sejarah pensyariatan wakaf dan bentuk-bentuk amalannya sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mungkin itu yang mohon dijelaskan oleh yang saya bersama Dr. Lokman, kerana mungkin masyarakat kita ada yang fahaman secara tradisional tentang wakaf ini, faham mereka hanya wakaf tanah, kubur, masjid, itu je yang nampak sekarang lah. Mungkin kita nak dalam konteks yang lebih luas. So saya persilakan saya bersama Dr. Lokman untuk menjelaskan. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ruslan Said selaku moderator dalam webinar wakaf pada hari ini. Pertamanya saya ingin ucap terima kasih banyak dahulu kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri kerana kesudian untuk membuka bicara pada hari ini dengan ucapan dan amanat beliau tadi. Rakan panelis saya, Profesor Media Dr. Amir Syahrudin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, dan seterusnya kepada semua participants dalam webinar wakaf yang jumlah kali diadakan pada hari ini. Pertama mungkin saya boleh jawab ataupun boleh respon pada persoalan tadi dengan pergi kepada perkara sangat basic dalam wakaf ini, iaitu apa itu yang dikatakan sebagai wakaf dan apa yang membezakan dia dengan tabarruat yang lain, zakat, fitrah dan sebagainya.
Kalau zakat itu kita boleh memahaminya dengan mudah, sebab dia salah satu rukun agama, rukun Islam, dan dia bersifat wajib, dan ada harta-harta tertentu yang perlu dibayar zakat, dan ada golongan tertentu yang perlu diagihkan harta berkenaan. Tapi bila kita sebut wakaf, maka dia ada beza sikit. Yang pertama dari segi hukum, dia bukan wajib. Dia adalah sunat yang sangat digalakkan. Kalau kita lihat dari segi perbincangan para fuqaha, mereka menamakan wakaf dengan beberapa terma. Wakaf salah satu term yang digunakan, istilah yang digunakan dengan istilah al-ahbas atau hubus, al-habs. Dan digunakan juga kalau dalam Imam Syafi'i menggunakan istilah dengan as-saraqah al-muharramah, sedekah yang diharamkan, yang mahramah, maknanya yang dipindah milik kepada, tidak ada milik sesiapa. Jadi istilah-istilah ini merujuk kepada satu tabarruk, satu derma ataupun satu pemberian yang mana harta asal wakaf ini dia akan berpindah milik daripada manusia, berpindah milik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diistilahkan oleh para fuqaha. Dengan arti ia apabila diwakafkan sesuatu harta itu, sama ada dalam bentuk masjid, dalam bentuk perkuburan, dalam bentuk rumah dan sebagainya yang kita akan bincang pada hari ini, maka pemilikan itu sudah hilang daripada tuannya, tapi dia telah menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Diistilahkan begitu, yang mana maksudnya tuannya tadi sudah tidak lagi apa-apa hubungan dengan harta tadi, dan ia akan diuruskan oleh pihak lain yang dinamakan sebagai trustee ataupun nazir ataupun mutawalli. Dan itu secara konsep asasnya maksud dengan wakaf. Dan dari situ kita boleh nampak perbezaannya dengan zakat tadi. Dan ada istilah lagi yang dipanggil hibah. Hibah ini pemberian secara one off terus kepada pihak yang kedua dengan tujuan untuk tidak ada sebarang occasion tertentu. Yang ini juga membezakan dengan hadiah. Hadiah pemberian juga, tapi pemberian kepada pihak lain berasas kepada occasion tertentu, sempena dengan perkahwinan, sempena dengan akikah dan sebagainya, maka itu dipanggil hadiah. Tapi hadiah dan hibah tadi, dia akan ada implikasi pemindahan milik kepada pihak yang kedua. Adapun wakaf ini, dia tidak membawa kepada pemindahan milik kepada pihak yang diwakafkan itu, tetapi harta itu akan menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak boleh lagi tertakluk kepada sebarang urusan perpindahan milik melalui jual beli ataupun pusaka ataupun hibah. Dan ini yang menjadikan wakaf ini sangat special dan berbeza dengan segala jenis tabarruat yang lain. Dan kalau kita lihat dari segi pensyariatannya, lain daripada kita faham bahawasanya yang pertama sekali wakaf ialah masjid yang dibina oleh Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah sampai di Quba, membina Masjid Quba yang pertama, kemudian Masjid Madinah yang kedua, Masjid Nabawi yang kedua, itu wakaf dalam bentuk pembinaan masjid. Tapi wakaf yang pertama yang dalam bentuk untuk mendapatkan untuk generate income, iaitu yang ada pelbagai perbincangan di kalangan para ulama sebenarnya, tapi yang masyhur yang disebut yang dikatakan sebagai itulah wakaf yang pertama, iaitu wakaf Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar, yang mana Sayyidina Umar telah berjumpa dengan Rasulullah SAW, memaklumkan kepada Rasulullah bahawa beliau mendapat habuan yang sangat banyak tanah di Khaybar. Lalu berjumpa dengan Rasulullah SAW, meminta buah pingkiran Rasulullah apa yang ingin dilakukan dengan tanah berkenaan. Lalu Rasulullah mengatakan, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu kehendaki, habbasta aslaha, kamu wakafkan asal tanah itu, kamu tahan tanah itu daripada sebarang pemilikan, wa tasaddaqta biha, dan kamu sedekahkan hasilnya. Jadi inilah yang pertamanya yang dikatakan sebagai persyaratan yang pertama kepada wakaf itu berasaskan kepada hadis ini. Lalu apabila bersabda begitu kepada Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar
disebutlah hadis fatasaddaqa bi Umaru ala annahu la yuba'u asluha wa la yuba'u wa la yubta'u wa la yurasu wa la yuhabu. Lalu Sayyidina Umar telah bersedekahkan, telah mewakafkan tanah itu yang dalam keadaan dia tak boleh lagi dijual beli, tak boleh dipusakakan dan tak boleh dihibahkan kepada pihak lain. Jadi hadis ini sebenarnya kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari mengatakan hadis Umar ini aslun fi masyru'iyyatil waqf. Hadis ini yang menjadi persyaratan pertama kepada wakaf, dan ada perbincangan para ulama tentang ini. Kemudian dalam hadis yang lain, kalau kita lihat apabila turunnya ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai kebajikan sehingga kamu bersedekah apa yang kamu cintai. Lalu Abu Talhah apabila mendengar ayat ini, beliau telah bertemu dengan Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, aku ada tanah yang sangat, kebun yang sangat aku cintai. Inna ahabba amwali ilayya bayruha. Ada kebun Bayruha namanya di Madinah, dan itu yang harta aku sangat kasihi. Dan sebenarnya kebun ini yang menjadi tempat selalu Rasulullah SAW masuk untuk minum air dan bersantai di situ, berehat di situ. Dan apabila mendengar ayat ini, lalu Abu Talhah telah mewakafkan kebun ini kepada Rasulullah SAW. Jadi ini dua hadis yang menunjukkan persyaratan wakaf. Cuma ulama berbeza pandangan yang mana satu antara dua hadis ini yang pertama. Tapi kalau ikut pandangan jumhur ulama, mereka bagaimana Ibn Hajar menyebutkan tadi, saya sebutkan tadi, hadis Ibn Umar tadilah yang pertama yang menjadi asas kepada persyaratan wakaf. Dan daripada situ sebenarnya para ulama telah mengembangkan perbincangan dalam hukum hakam fiqh berasaskan prinsip yang disebut dalam hadis tadi, la yuba'u wa la yurasu wa la yuhabu. Tak boleh dijual beli, tak boleh dipusakakan dan tak boleh dihibahkan. Daripada asas ini, maka dikembangkan oleh para ulama pemilikan itu sudah hilang daripada pewakaf. Wakafkan lagi. Dan tak boleh menjadi subjek kepada apa-apa transaksi yang lain disewakan yang boleh membawa kepada perpindahan milik antara satu pihak kepada pihak yang lain. Dan daripada hadis ini jugalah para ulama berbincang tentang adakah boleh tanah wakaf atau harta wakaf ini ditukar ganti, diistibdalkan. Maka ada perbincangan yang panjang di situ. Dan berasaskan kepada hadis ini jugalah maka para ulama bawa satu kaedah yang masyhur di kalangan para fuqaha dalam bidang dalam hukum hakam wakaf ini, syaratul waqif kanasus syari'. Syarat yang dikenakan oleh pewakaf itu sama macam nas syarat, iaitu wajib diikuti dan dipatuhi, iaitu segala syarat yang dikenakan oleh pewakaf untuk dilakukan apa-apa kepada tanah atau harta yang diwakafkan itu mesti dipatuhi oleh pihak yang menguruskan harta wakaf berkenaan. Jadi dalam masalah ini, maka kita sebenarnya ada hadis-hadis lain yang banyak lagi yang menyebut tentang wakaf. Kalau dalam kitab Al-Khassaf, Ahkam Al-Awqaf bagi Al-Khassaf, dalam kitab itu ada senaraikan yang banyak sekali para sahabat yang melakukan wakaf dan juga jenis-jenis harta yang diwakafkan oleh para sahabat. Dan ada juga sebut senarai para tabi'in yang melakukan wakaf. Jadi dalam itu satu dokumentasi yang cukup menarik sebenarnya yang dapat kita trace amalan wakaf di kalangan para sahabat yang berlaku sebenarnya pada masa Rasulullah SAW lagi. Kemudian dalam mungkin satu lagi hadis yang masyhur yang mungkin saya boleh kongsi dalam pusingan pertama ini, iaitu wakaf yang juga masyhur yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman, iaitu wakaf Telaga Raumah. Jadi wakaf telaga ini telaga yang dimiliki oleh orang yang Yahudi, dan oleh kerana keadaan orang Islam yang sangat terdesak perlu kepada air, perlu kepada sumber air, maka Rasulullah telah memaklumkan kepada para sahabatnya sesiapa yang sanggup membeli telaga berkenaan. Lalu Sayyidina Uthman telah membeli telaga berkenaan dan diwakafkan. Sebagaimana disebut hadis,
dalwuhu kadalail muslimin, baldinya seperti maknanya itu maksudnya dia membenarkan dan mewakafkan telaga berkenaan untuk diguna oleh seluruh orang Islam. Jadi ini 3 wakaf yang masyhur. Satu, wakaf Umar di Khaybar, tanah Khaybar tadi, yang membentuk asal kepada persyaratan wakaf. Dan yang kedua, kebun Bayruhat yang diwakafkan oleh Abu Talhah tadi. Dan yang ketiga, telaga Raumah yang diwakafkan oleh Sayyidina Osman. Jadi ini 3 hadis yang ada, yang selain daripada hadis yang lain yang cukup banyak yang disebut dalam bab wakaf. Kalau kita buka kita hadis sunan yang ada disebutkan tadi, yang kemudian dikompreskan dan dalam oleh Al-Khassaf secara mudahnya. Kalau kita merujuk di situ lebih mudah sebenarnya untuk kita teliti wakaf-wakaf yang dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi saya rasa itulah asal kepada persyaratan wakaf, Tuan Haji, dan saya rasa ini memadai untuk pusingan yang pertama ini untuk saya bagi pendedahan setakat yang saya mampu setakat ini. Terima kasih Tuan Haji. Ya, terima kasih saya bersama Doktor. Di atas penjelasan tadi, maka jelas kepada kita ya bahawa yang zakat itu rukun yang wajib ya, dan wakaf ini amalan sunat ya, ibadah sunat. Dan kita juga faham tadi hibah ya, pemberian dan juga hadiah ya, itu antara perbezaan. Dan yang pastinya kita juga boleh faham di sini bahawa bagi pewakaf dia sudah hilang hak ya, layakkan pada harta telah diwakafkan, itu pastilah. Sebab kebanyakan ada juga sekarang berlaku bila mana diwakafkan oleh datuk nenek dia yang dahulu ya, mungkin nilai kepada tanah wakaf tersebut dia claim balik bahawa itu merupakan hak dia ya, sebagai pewaris ya. Mungkin adalah perkiraan ataupun hujah-hujah yang disampaikan. Jadi itu yang kita faham tadi. Terima kasih Doktor ya. So kita teruskan lagi dengan panel kita yang kedua, insyaAllah ya, yang berusaha Dr. Amir ya. Kita katakan bahawa ibadah wakaf telah pun lama ya, kita maklumi dalam masyarakat di negara kita, namun mungkin masih ada yang belum cakna sepenuhnya dengan potensi dan juga kehebatan isu wakaf ini. Jadi sebagai permulaan ya, sebelum kita melangkah jauh kepada topik kita pada hari ini, mungkin Doktor boleh menerangkan mengenai bagaimana atau di manakah kesedaran tahap kesedaran masyarakat di Malaysia mengenai keberadaan ibadah wakaf dan juga kepentingannya. Dan juga mungkin Doktor boleh jelaskan ya, bagaimanakah keadaan masyarakat kita nak wujudkan masyarakat yang mesra wakaf, atau mereka memahami tentang konsep wakaf itu, dan seterusnya mereka akan berusaha untuk melaksanakan wakaf ya dalam kehidupan mereka lah. So silakan Doktor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Roslan, KP Jauhar, saya bersama Dr. Luqman, terusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada panelis kita yang pertama, Dr. Luqman, yang telah berkongsi tentang basic understanding tentang wakaf dan juga pensyariatan wakaf. Saya ingat sangat jelas. Namun begitu, apabila kita lihat praktis di masyarakat, kita dapati bahawa ramai sebenarnya di luar sana yang masih lagi confused, yang masih lagi tidak berapa jelas tentang konsep wakaf ini. Kerana kalau kita lihat dari sudut sejarah seperti yang Muhammad Datuk Menteri tadi dah jelaskan, bahawa sebenarnya wakaf ini telah menjadi satu instrumen yang penyumbang kepada ekonomi negara. Waktu itu zaman Rasulullah dan hinggalah zaman Abbasiyah, zaman Uthmaniyah, wakaf ini telah menjadi satu sektor pembantu kepada perluasan Empire Uthmaniyah, perluasan Empire Abbasiyah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini ialah kita lihat bahawa kefahaman tentang wakaf ini kadang-kadang disempitkan dengan tradisional, pemahaman yang tradisi di mana wakaf itu hanya dilihat untuk wakaf masjid, untuk wakaf Al-Quran,
untuk wakaf tanah kubur. Ini tak salah, tetapi sebenarnya konsep wakaf itu sangat lebih besar lagi daripada pemahaman yang tradisional tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, maksudnya pertama kita tahu bahawa sedekah, tabaruat, hibah, semuanya sebenarnya kita lakukan ini adalah untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kerana kita tahu bahawa infak itu sangat dituntut, dan wakaf ini adalah salah satu infak, salah satu tabaruk kita yang kita kongsikan rezeki yang Allah kurniakan itu kepada masyarakat. Jadi benda ni satu tuntutan dalam agama, dan Allah sebut dalam Al-Quran banyak kali bahawa orang yang bertakwa, orang yang al-muhsinun itu salah satu cirinya ialah mereka membelanjakan harta mereka ke jalan Allah, dan wakaf ini adalah salah satu channel tersebut. Jadi namun begitu, wakaf ini lebih besar daripada sedekah, kerana wakaf ini sebenarnya adalah for long term, untuk jangka masa panjang. Sebab itu Dr. Luqman telah syarahkan tadi bahawa bila kita berwakaf, harta kita tadi itu telah berpindah milik daripada individu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sangat satu poin yang sangat penting, kerana apabila dia berpindah milik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena ada satu pengurusnya. Kena ada satu institusi atau satu pihak yang mentadbir, yang menguruskan harta wakaf. Dan dalam konteks negara kita, inilah yang dikatakan sebagai peranan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Kerana Majlis Agama Islam MAINS ini adalah pemilik tunggal ataupun pemegang amanah tunggal untuk menguruskan harta-harta wakaf. Jadi berbalik kepada pemahaman tadi, ramai yang berwakaf kadang-kadang dia tak komplitkan proses tu. Contohnya kalau kata kita nak berwakaf sebidang tanah, hanya pewakaf mak ayah kita ni hanya melafazkan ayah nak wakafkan. Tetapi proses itu tidak komplit apabila dia tidak daftarkan tanah tersebut kepada Majlis Agama Islam Negeri. Jadi nanti dalam geran tanah tu masih kekal lagi tanah tu pemilik kepada si A ataupun si B. Jadi yang ini yang menjadi banyak isu, di mana selepas meninggalnya pemilik tanah tersebut, maka ahli waris akan menuntut. Ini banyak berlaku di negeri-negeri, contohnya di negeri Pulau Pinang. Kita banyak mendengar bahawa selepas 20 tahun, 30 tahun, tanah tersebut menjadi value-nya sangat tinggi. Jadi ahli-ahli waris berebut-rebut untuk mengambil semula tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh ayah mereka. Jadi ini menjadi pula satu isu pula di antara MAINS dan juga ahli-ahli waris tadi itu. Paksa pula fight kepada mahkamah semua gitu. Jadi ini yang dikatakan pemahaman kita masih rendah. Satunya ialah bila berwakaf ada prosesnya. Dan proses itu perlu didaftarkan di Majlis Agama Islam Negeri. Yang keduanya, kita kata bahawa amalan berwakaf ini memberi peluang untuk kita mendapatkan sedekahun jariah, iaitu pahala yang berterusan, pahala yang mengalir berterusan berpanjangan. Yang ini yang dalam hadis Nabi itu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasan. Jadi salah satunya disebut sedekahun jariah. Ramai ulama mentafsirkan hadis ini refer kepada wakaf. Jadi apabila kita melihat bahawa wakaf ni memberi peluang untuk pahala yang mengalir, jadi ia terletak kepada tanggungjawab pentadbir-pentadbir institusi wakaf ini untuk menguruskan harta wakaf sebaik mungkin, supaya harta tersebut akan kekal dan harta tersebut akan berupaya untuk mengalirkan pahala tersebut. Yang inilah yang satu cabaran untuk kita, sebab kita lihat dalam konteks negara kita ini belum lagi dioptimumkan penggunaan aset-aset wakaf. Kita tahu bahawa dalam kajian yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Malaysia, ada sebanyak lebih pada 30,000 hektar tanah yang telah diwakafkan di seluruh negara, dan hanya 15% sahaja yang telah dibangunkan. Maksudnya ada 85% lagi masih belum dibangunkan. Nanti kita akan bincang dalam round yang kedua. Tetapi yang saya nak highlightkan di sini ialah berada di tanggungjawab masing-masing, maksud tanggungjawab pentadbir-pentadbir tanah wakaf, aset wakaf ini, untuk kita menguruskan supaya aset wakaf itu berjaya mampu mengalirkan pahala bagi pewakaf-pewakaf kita. Jadi
Kita sekarang ni dah masuk kepada zaman cashless society, di mana sekarang ni dulu mungkin aset yang paling bernilai ialah hak tanah, dan sekarang ini kita ijtihad yang terbaru, kita kata boleh untuk kita wakaf tunai. Jadi sekarang ni zaman kita berubah, jadi wakaf tunai lebih dominan, lebih banyak sebab ia lebih mudah untuk dilaksanakan. Jadi apa yang telah kita lakukan sekarang ni, apabila ijtihad kita membenarkan wakaf tunai ini, jadi kita di Yayasan Wakaf Malaysia dan juga di Ma'in buat collection wakaf tunai, dan wakaf tunai itu dikumpul dan dilaburkan dan ditukarkan kepada aset-aset wakaf. Jadi contohnya kita ada sebidang tanah, kita nak bangunkan shopping complex. Jadi perlukan 50 juta, 20 juta, jadi cash wakaf itu dikumpul untuk membangunkan pusat-pusat komersial. Itu yang sekarang ni yang sedang berlaku. Namun begitu, saya rasa ini tidak terhenti kepada situ saja. Kita perlu buat satu inovasi untuk kita jauh lagi ke hadapan. Sekarang ni baru-baru ini diumumkan PNB mengumumkan wakaf unit trust. Jadi ini antara perkara-perkara baru yang berada dalam industri wakaf, dan insya-Allah kita akan sama-sama gerakkan. Jadi poin yang ketiga yang paling penting ialah wakaf ini berbeza dengan sedekah, sebab sedekah ini lebih pada short term, tapi wakaf ini impaknya sangat besar kepada masyarakat. Jadi wakaf ini, bila kita sebut wakaf, sepatutnya projek-projek wakaf itu impactful, memberi impak kepada masyarakat. Yang inilah sebenarnya yang perkara yang hendak kita rungkaikan, kita bicarakan, supaya masyarakat nampak kesannya, impaknya daripada wakaf mereka itu nampak mengalir, dapat dilihat kepada masyarakat. Jadi Tuan Haji Roslan, saya rasa pada itu dulu untuk kita membuka round yang pertama ini. Okey, terima kasih Doktor di atas penjelasan tadi. So apa yang kita faham tadi, maksudnya pengurusan wakaf amat penting dalam proses wakaf ini, di mana kalau kita lihat sekarang ini peranan atau bertanggungjawab pemegang amanah tunggal untuk wakaf ini adalah Majlis Agama Islam Negeri. So itu amat penting kerana kita nak memastikan bahawa proses wakaf ini berlaku secara bertulis, supaya tidak ada lagi kata dakwaan-dakwaan yang mengatakan ini hak dia dan sebagainya. Bila mana mungkin itu berlaku waktu dululah. Dan yang penting juga di sini adalah yang kita faham tadi Doktor bahawa wakaf ini kita akan dapat manfaat yang berterusan, berbeza dengan sedekah tadi. So itulah insya-Allah peranan yang dimainkan dan juga berkembangnya wakaf yang sekarang ni sedang diuruskan oleh pemain-pemain wakaf ini. Contohnya dalam pembentangan belanjawan baru ini juga disebut tentang ASMB unit trust oleh PNB, salah satu daripada instrumen wakaf yang baru diperkenalkan. So itu antara perkara yang kita lihat sebagai sesuatu yang baru, dan mungkin ramai pihak boleh berwakaf. Kalau contoh kita nak berwakaf tadi aset tanah, mungkin tak semua orang ada tanah, tapi bila konsep wakaf tunai tadi, so semua orang berwakaf dengan nilai yang minimum yang ada, yang semampu yang ada, untuk kita himpunkan, kita kumpulkan, kita berikan aset yang lebih besar. Itu yang lebih mudah untuk masyarakat kita terlibat samalah dalam wakaf ini. So terima kasih kepada Dr. Saiful Samahah, Dr. Luqman dan juga Dr. Amir untuk pusingan pertama, dan insyaAllah kita akan teruskan dengan pusingan kedua, dan sebelum itu kita berhenti rehat seketika untuk kita bagi laluan kepada sang wakaf untuk tampilkan video yang berkaitan. Silakan. Di samping itu kepada peserta-peserta yang ada di luar sana yang bersama kita pada pagi ini, boleh mengemukakan soalan-soalan seperti mana saya katakan, type soalan, tulis soalan, kemukakan kepada kita, dan insyaAllah kita akan cuba menjawab mana yang sempat kita jawab. Kita rehat seketika.
Okay, Alhamdulillah ya, kita dapat meneruskan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan meneruskan pusingan kedua untuk webinar wakaf kita pada pagi ini ya. Okey, saya bersama Doktor ya. Seperti mana telah kita yang disebut di awal tadi, wakaf merupakan satu ibadat sunat ya. So di sini Doktor juga dah pun menjelaskan tentang kehebatan wakaf di zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat. Cuma mungkin di sini saya mohon untuk saya bersama Doktor boleh kongsikan ya, sebenarnya apakah faktor-faktor yang membuatkan ibadah wakaf ini terus segar, mekar dan subur di hati umat Islam, serta mungkin boleh dijelaskan akan kecantikan pensyaratan ibadah wakaf ini sebagai salah satu elemen utama yang perlu wujud ya dalam peribadi seorang insan yang bergelar manusia, khususnya bagi umat Islam. Jadi ini kita nak memastikan seperti yang telah di dalam ucapan utama yang Muhammad Menteri tadi, mengharapkan pada satu waktu nanti ke depan insya-Allah yang banyak institusi wakaf ya yang akan wujud di Malaysia ya, hospital wakafnya, universiti dan sebagainya. Jadi inilah yang kita nak terapkan supaya masyarakat sedar ya. So apakah faktor-faktor yang boleh ya membuatkan ibadah wakaf tadi terus segar ataupun dapat dihayati oleh masyarakat Islam kita di sini. Silakan Dato'. Dalam Islam, segala tindakan dan amalan kita sebenarnya kita dimotivasikan dengan satu kepercayaan yang kita yakini, iaitu kita akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan segala amalan kita akan dipertanyakan dan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam menghadapi saat itu, maka antara perkara yang perlu kita lakukan yang bersedia dari segi bekalan akhiratnya. Maka antara bekalan akhiratnya ialah melakukan sedekah jariah, melakukan wakaf. Ini salah satu daripada amal ibadat besar yang dapat membantu seseorang itu mendapat ganjaran pahala insya-Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Dalam hadis yang sangat masyhur yang tadi pun Profesor Dr. Amir ada menyebutkan, hadis iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, raqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali pada 3 sumber. Satunya sedekah jariah, yang keduanya ilmu yang ada manfaat, yang ketiganya anak yang soleh yang berdoa kepada ibu bapanya. Jadi yang pertama itu sedekah jariah, sedekah jariah. Ini hadis riwayat Muslim. Sedekah jariah ini maksudnya dihuraikan para fuqaha sebagai wakaf. Sebab wakaf ini dia bersifatnya berpanjangan, bagaimana ada yang mengambil manfaat daripada harta yang diwakafkan itu, maka selama itulah dia akan beri manfaat kepada pewakafnya. Apabila pewakaf itu telah meninggal dunia, maka manfaat pahala itu terus mengalir, terus berjalan, tidak terputus. Dengan sebab manfaatnya tadi telah diambil manfaat oleh harta tadi, telah diambil manfaat oleh mereka-mereka yang telah menerima wakaf yang diwakafkan semasa hidupnya. Jadi ini asas yang ada dalam Islam yang menjadikan umat Islam ini sentiasa mengambil berat tentang perkara yang dapat membantu mereka mendapat ganjaran besar pahala di hari akhirat. Maka proses ini sama seperti ibadat-ibadat lain, tapi oleh kerana yang ini bersifat jariah, yang bersifat berpanjangan, maka dengan sebab itu masyarakat berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadat ini, sebab walaupun dia telah meninggal dunia tetapi ibadahnya masih lagi dapat diambil manfaat oleh si mati. Sebab si mati meninggalkan harta berkenaan, harta berkenaan diambil manfaat oleh orang yang hidup. Jadi dia berpanjangan, dan sesuai dengan konsep wakaf ini yang sifatnya adalah berpanjangan. Sebab itu wakaf ini disebut sebagai mu'abbad, berpanjangan tempoh yang lama, ia tidak boleh ditarik balik dan sebagainya. Jadi nature wakaf begitu, ibadat yang begitu, maka dia memberi manfaat yang juga berpanjangan kepada seseorang walaupun dia telah pun meninggal dunia. Jadi ini asas inilah yang menjadikan agama Islam ini sentiasa menggalakkan, memberi ruang yang banyak kepada umat Islam untuk melakukan kebajikan
dan dia mendapat ambil manfaat daripada kebajikan yang dilakukan itu secara berpanjangan. Dengan sebab itu kita lihat dari segi sejarahnya lah, kalau kita boleh lihat, tadi saya dah sebut apa yang disampaikan oleh para sahabat tentang jenis-jenis harta yang diwakafkan itu, dan sebenarnya amal itu terus berlangsung sehingga ke zaman tabi'in di zaman kerajaan selepas itu kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah dan sehingga kerajaan Utsmaniyah sebagaimana disebutkan oleh Yang Muhammad Menteri tadi. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarahnya, oleh kerana sambutan daripada masyarakat daripada setiap peringkat menjadikan wakaf itu dapat kita banggakan sehingga pada hari ini. Kalau dalam pelbagai segi lah, contoh dalam bahagian pendidikan, contoh bermula dengan zaman Rasulullah sehingga sekarang, wakaf pendidikan terus berjalan dengan baiknya dan terdapat banyak contoh. Kalau kita nak tengok contoh yang masih kita banggakan hari ini, contohnya Al-Azhar sendiri. Universiti Al-Azhar itu sebenarnya terbina di atas sistem wakaf. Dan dari segi sejarahnya pula, kalau kita pergi sebelum daripada itu, ada satu universiti yang masyhur yang panggil sebagai Madrasah Nizamiyah yang diwakafkan oleh Nizamul Muluk semasa di zaman kerajaan Abbasiyah. Jadi Nizamul Muluk dia telah membina Madrasah Nizamiyah di semua kawasan jajahan pemerintahannya, dan dibina setiap kawasan itu Nizamiyah dinamakan. Kalau macam Al-Imam Al-Ghazali, dia antara tenaga pengajar di Madrasah Nizamiyah, Jamiah Nizamiyah di Baghdad, dan guru beliau Al-Imam Al-Juwaini menjadi tenaga pengajar kepada Nizamiyah Naisabur, yang mana Nizamul Muluk ketika itu mengarahkan kepada Imam Al-Juwaini untuk leadkan pengajian di Nizamiyah Naisabur. Dan begitu juga di tempat-tempat lain. Contoh kalau yang di Maghribi ada Universiti Jamiah Al-Qarawiyyin yang masyhur itu di Fas. Saya pernah sampai tempat ini. Juga berasaskan asalnya di sebuah masjid dikembangkan menjadi sebuah universiti yang juga berasaskan pada wakaf. Di Jamiah Zaitunah di Tunis juga berasaskan kepada wakaf. Dan yang menariknya, universiti ini mereka punya harta wakaf tersendiri. Mereka ada bangunan, ada tanah yang dibangunkan berasaskan kepada wakaf untuk fund universiti berkenaan. Jadi itulah kita lihat senarionya sangat menarik kalau kita dapat tengok kepada perkembangan wakaf ini. Dan kalau sekiranya kesedaran ini dapat kita kembangkan lagi pada masa sekarang kita ni, tempat kita ni, khususnya di negara kita di Malaysia yang sekarang kita bincang tentang hala tuju negara kita dalam wakaf ini, kalau kesedaran ini dapat dikembangkan dan di-developkan lagi, maka kita dapat kembangkan pembangunan umat Islam di negara kita ini, pembangunan masyarakat di negara kita ini berasaskan kepada wakaf. Dan saya nampak potensinya sangat ada. Potensi cukup besar kalau kita dapat menyelesaikan ada beberapa persoalan asas yang sentiasa kita bincang dalam perbincangan perkembangan wakaf negara kita ini, kita dapat bangunkan wakaf dengan sebaik-baiknya di negara kita ini. Sebagai contoh lah, tadi Tuan Haji ada sebutkan tentang dalam bajet baru-baru ini ada dibentangkan tentang plan induk wakaf, plan induk wakaf nasional, dan juga ada dibincang tentang disebut tentang wakaf yang akan dilaksanakan oleh pihak PNB, Wakaf Unit Trust, ASNB. Ini juga antara idea-idea yang boleh kita ketengahkan dan kita dapat bagi satu kempen kesedaran yang tinggi ke dalam masyarakat supaya mereka semua ada kemahuan untuk berwakaf dengan tujuan untuk yang pertama yang saya sebutkan tadi, iaitu untuk mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Yang ini tujuan. Jadi kesedaran-kesedaran ini yang menjadikan wakaf ni satu perkara yang sangat hidup di sepanjang zaman. Sentiasa ada, cumanya kadang-kadang dia ada masalah di sana sini, ada isu politik sana sini dan sebagainya, ada jatuh bangunnya dalam sejarah Islam tentang wakaf yang tak dinafikan. Tetapi kalau kita ingin melihat perkembangan wakaf di negara kita ini, kita sudah sampailah masanya saya rasa, dan dengan semangat pembentangan yang disebut wakaf, yang kita rasa pertama kalilah disebut wakaf dalam bajet di Parlimen,
Dengan semangat itu, saya rasa sudah sampai masanya untuk umat Islam di negara kita ini untuk beralih kepada wakaf dalam melihat kepada pembangunan umat manusia di negara kita ini. Kemudian yang keduanya mungkin saya boleh sebutkan wakaf ini dia cakupan pembangunannya dia tidak seperti zakat. Kalau zakat dia terhad kepada 8 asnaf. Tapi wakaf ni lebih luas. Dia tidak terhad kepada 8 asnaf dan dia tidak ada masalah dari segi keterhadan agihan tadi. Dia dapat diluaskan tertakluk kepada syarat pewakaf berkenaan ataupun syarat itu boleh diletakkan oleh kerajaan yang menentukan wakaf apa yang ingin dibangunkan, kemudian bergerak di atas syarat yang berkenaan. Jadi ia sangat luas, tidak terhad ke 8 asnaf sebagaimana kita bincang dalam wakaf. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya kongsi Tuan Haji dalam pusingan kedua ini. Maknanya kalau kita secara umum saya boleh katakan sampai masalah untuk kita gerakkan lagi semangat berwakaf ini, melihat kepada senario sejarah yang saya sebutkan tadi, maka timely sekarang untuk kita lebih gerakkan lagi supaya kita bangunkan lagi potensi pembangunan manusia di negara kita ini. Ya, terima kasih saya bersama Doktor di atas pencerahan tadi. Dan yang pastinya adalah maksudnya wakaf ini manfaat yang berterusan dan manfaat wakaf dia tidak terbatas seperti mana zakat pada asnaf. So, itu juga satu ruang yang ada yang kita boleh melihat untuk memastikan kebersamaan kita dalam usaha untuk kita sama-sama memperkasakan wakaf So, terima kasih Doktor dan insyaAllah kita teruskan dengan Dr. Amir. Jadi mungkin di sini Dr. Amir, pelibatan wakaf Malaysia dalam industri wakaf ini sebetulnya telah bermula sejak penubuhan Yayasan Wakaf Malaysia pada penghujung tahun 2008 dan awal 2009 yang diangkat sebagai sebuah entiti wakaf peringkat kebangsaan. Menjadikan Yayasan Wakaf antara pemain utama dalam memperkasakan wakaf di negara kita lah yang pastinya Main itu tanggungjawab utama cuma kita di peringkat kebangsaan peringkat federal Yayasan Wakaf lah yang bertanggungjawab dalam industri wakaf ini yang ditubuhkan di bawah Jauhar sebetulnya pada peringkat awal dulu sebagai entiti yang menguruskan dalam secara operasi kepada usaha wakaf ini. So mungkin di sini Doktor boleh jelaskan mengenai realiti semasa dan juga potensi hala tuju wakaf di negara kita, apakah kelebihan, kekurangan serta peluang yang ada serta boleh diperbaiki dalam memastikan agenda wakaf terus dilaksana dan terlaksana dan dapat dihayati oleh masyarakat lah. Yang seperti saya bersama sebut tadi, kita perlu kesedaran kempen yang berterusan kepada masyarakat supaya mereka memahami ruang-ruang yang ada, maksudnya untuk mereka terus mendapat pahala yang berterusan dengan berwakaf. Silakan Doktor. Terima kasih Tuan Haji. Untuk round yang kedua ni benarlah, maksudnya sekarang ni kita nak pergi tengok kepada realiti amalan dan juga urus takbir wakaf di negara kita. Jadi saya ingin buat satu kenyataan bahawa bila kita lihat potensi wakaf tu sangat besar, namun begitu bila kita lihat praktisnya, impaknya, kita rasa banyak lagi ruang penambahbaikan yang perlu dilakukan. Jadi kita dengan kata lain maksudnya kita belum mengoptimumkan lagi tanah-tanah aset-aset wakaf yang telah sedia ada di dalam negara kita. Seperti yang saya kongsikan tadi, mengikut kajian yang dilakukan oleh Jauhar dan yang juga Yayasan Wakaf Malaysia, kita di seluruh negara ini kita ada lebih daripada 30,000 hektar tanah wakaf. Dan bila kita lihat apakah punca mengapakah majoriti tanah ini tidak dibangunkan, salah satu faktornya ialah lokasi. Sebab ada tanah-tanah tu yang berskala kecil dan tidak sesuai untuk kita bangunkan dari sudut komersial, lot dan sebagainya. Namun begitu, mungkin kita boleh buat satu strategi yang lain di mana tanah-tanah tersebut boleh disatukan, atau kalau tidak boleh disatu pun kita boleh buat
projek-projek pertanian. Sekarang ni saya rasa dalam tempoh COVID ni barulah kita sedar bahawa food security salah satu peluang yang perlu kita ceburi. Jadi why not kita gunakan tanah-tanah yang sedia ada di tanah wakaf itu untuk kita buat projek-projek food security ni, projek-projek pertanian, projek-projek perladangan. Okey, yang itu yang kedua. Yang pertama, yang keduanya ialah ada tanah-tanah yang memang lokasinya sangat strategik, terletak betul-betul di tengah-tengah bandar. Namun begitu, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri kurang dana untuk membangunkan tanah-tanah tersebut. Yang ini yang perlukan sinergi di antara GLC, GLIC ini untuk sama-sama terlibat untuk kita bangunkan aset-aset tanah-tanah wakaf tersebut. Dan apabila kita berbincang di peringkat Yayasan Wakaf Malaysia, kita lihat bahawa kita mungkin kena ubah mentaliti. Sebelum ini mungkin kita telah terlampau rely ataupun dependent on grant daripada kerajaan untuk membangunkan tanah-tanah tersebut. Yang ini kita pun tahu bahawa dalam bajet kekangan kewangan sekarang ini, kita tidak boleh lagi bergantung kepada kerajaan untuk develop tanah-tanah wakaf tersebut. Jadi sekarang ini ialah high time untuk pihak swasta, pihak korporat bersama-sama dengan masyarakat dan bersinergi dengan Majlis Agama Islam Negeri dan juga Jauhar Yayasan Wakaf Malaysia untuk kita gemblengkan dana untuk kita bangunkan sendiri supaya projek-projek wakaf itu boleh menjana pendapatan. Jadi sekarang ni kita memang buat banyak collection cash wakaf, namun begitu untuk kita mendapat hasil cash wakaf yang besar, ia memakan masa bertahun-tahun. Contohnya tu Haji, kalau kita nak kumpul 20 juta, 30 juta dalam cash wakaf daripada syarikat korporat dan juga orang ramai, ia mungkin mengambil masa 5-6 tahun. Dan projek-projek yang kita nak bangunkan tu dah agak dah malak lah. Jadi apa yang perlu sekarang ni lakukan ialah untuk kita dapatkan funding daripada bank-bank Islam, institusi kewangan supaya mereka ni boleh bagi dana untuk kita bangunkan. Dan kita tahu bahawa bila kita berbincang dengan bank-bank Islam, institusi kewangan Islam, biasanya funding itu akan datang dalam bentuk financing. Jadi sebab itu perlunya untuk kita kenal pasti projek-projek yang boleh memberi generate income untuk kita membayar semula capital seed money yang telah disumbangkan oleh institusi kewangan Islam itu. Jadi apa yang ingin saya kongsikan di sini ialah banyak pengurusan aset-aset wakaf, tanah-tanah wakaf ini perlu untuk kita advancekan, perlu kita majukan, di mana kita perlu melibatkan profesional untuk turut serta dalam pembangunan aset wakaf tu. Itu yang pertama. Jadi apa yang kita nampak kekurangannya ialah di peringkat tadbir urusnya, kita masih lagi memerlukan lebih ramai profesional untuk terlibat sama dalam menguruskan aset-aset wakaf ni. Jadi di Mains, di negeri-negeri kita nampak banyak limitation kita. Jadi sebab itu kita perlu bersama-sama sinergi untuk kita tap kepakaran-kepakaran yang ada, projek-projek manager profesional untuk terlibat sama dalam membangunkan harta wakaf. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah dari sudut governance, institusi-institusi wakaf ini perlu diperkasakan. Kerana kita tahu bahawa bila kita mengutip dana-dana daripada sumbangan masyarakat, perlu ada satu struktur governance yang sangat jelas, yang sangat telus, yang transparent, supaya masyarakat tahu ke manakah duit yang telah dikutip, yang telah disalurkan. Projek-projek manakah yang telah diagihkan untuk digunakan manfaat wakaf. Ini perlu dikongsi bersama-sama dengan pewakaf-pewakaf kita. Jadi dengan ketelusan, dengan transparansi kita itu, jadi ia akan menggalakkan lagi lebih ramai pewakaf-pewakaf untuk menyumbang dalam projek-projek yang kita bangunkan. Jadi itu yang saya rasa yang tahu bahawa dalam konteks negara kita, penyelewangan dana wakaf ni sebenarnya tidaklah banyak. Tetapi isu yang kita hadapi sekarang ni ialah
dari sudut potensi wakaf itu tidak digemblengkan sepenuhnya. Nak kata penyelewangan dana itu so far setakat yang kita monitor, yang kita ni tidaklah banyak. Walaupun ada, tapi itu bukan menjadi persoalan utama sebab MAINS dan juga Jawatan Kuasa Utama memantau perkara ini. Tetapi yang lebih utamanya ialah aset-aset tu yang telah tidak dibangunkan. Jadi sekarang ni ialah sangat sesuailah masanya untuk kita bersinergi, bekerjasama di antara MAINS, di antara Federal Agency dan juga GLIC, GLC untuk sepakat untuk kita dalam apa yang dikata Pelan Induk Wakaf Negara ni, inilah masanya untuk kita duduk semeja untuk kita rencanakan strategi untuk membangunkan aset-aset wakaf kita. Sekian dulu Tuan Haji. Terima kasih Dr. di atas penjelasan tadi. Maksudnya melalui kajian Yayasan Wakaf, kita dah kenal pasti tanah-tanah wakaf yang ada di seluruh Malaysia yang masih lagi belum dibangunkan sebetulnya, dan kita perlukan penglibatan penyertaan daripada pihak-pihak GLC, GLIC dan sebagainya untuk membantu membangunkan tanah-tanah wakaf. Yang pastinya kita punya instrumen wakaf ini adalah merupakan itu yang disebut oleh kerajaan dalam pembentangan bajet baru ini adalah untuk memastikan kita kurang kebergantungan kepada peruntukan kerajaan. Melalui instrumen wakaf ini insyaAllah kita dapat membangunkan projek-projek yang telah dikenal pasti di atas tanah wakaf dengan menggunakan wakaf yang disumbangkan oleh orang ramai. Itu insyaAllah kita akan teruskan usaha-usaha ini dan harapan kita kepada masyarakat di luar sana dapat terus menyumbang untuk wakaf tunai yang telah diperkenalkan sekarang lah. So mungkin di sini sebelum kita berhenti rehat, saya nak kemukakan soalan daripada penonton, daripada peserta yang bersama dengan kita kepada Saiful Samah Mufti. Ada soalan simple je, jawapan juga mungkin ringkas. Beza antara wakaf tunai dan wakaf harta kekal yang biasa serta asal usul wakaf tunai. Mungkin daripada Aisyah Bajuri yang kemukakan soalan, mungkin saya bersama boleh jelaskan secara ringkas. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak yang tanya dan Tuan Moderator. Saya jawab secara ringkaslah beza antara wakaf tunai dengan wakaf harta kekal. Wakaf harta kekal maksudnya wakaf seperti tanah, rumah, itu wakaf yang bersifat aset kekal. Wakaf tunai ni dia ada unsur kekal juga, tapi dia dalam bentuk tunai. Artinya kalau yang dilancarkan sekarang ini wakaf tunai banyak yang ada dalam di negeri-negeri yang ada. Maknanya kalau wakaf kekal yang kita fahami macam wakaf tanah. Jadi seorang tu perlu ada tanah sebidang dulu, satu bidang tanah, satu lot tanah, maka dia boleh wakafkan tanah itu. Tapi bukan semua orang ada sebidang tanah untuk diwakafkan. Bukan ada semua orang ada rumah untuk diwakafkan. Jadi dengan wakaf tunai, dia hanya wakaf duitnya. Dan duit itu diserahkan kepada majlis, kepada pihak yang menguruslah. Jadi majlis yang akan menguruskan tunai tadi untuk diletakkan dalam mana-mana aset yang ada. Dalam tanah ataupun dalam rumah, dalam bentuk begitu. Itu satu jenis kategori wakaf tunai. Satu kategori wakaf tunai ialah, tunai itu sendiri sebagai aset. Yang pertama saya sebutkan tadi wakaf tunai, tapi tunai itu artinya di-convert kepada aset, diberi tanah dan sebagainya. Tapi yang kedua, tunai itu sendiri sebagai aset. Ini yang terbit dalam macam kita kata bila kita bincang tentang wakaf saham. Dan ini asalnya apa yang ada yang kita kembangkan, apa yang ada dalam mazhab Hanafi. Dalam yang masyhur dengan wakaf tunai ni, sebab dalam mazhab Syafi'i memang tidak boleh wakaf tunai dalam bentuk. Kalau wakaf tunai pertama tadi dalam mazhab Syafi'i tak ada masalah. Tunai kemudian dia convert kepada aset, mana aset itu kekal. Tapi wakaf tunai yang dibincangkan dalam mazhab Hanafi yang sekarang ini telah dibangunkan di banyak tempat di negara-negara Islam, tunai itu sendiri sebagai aset, yang mana tunai itu dikembangkan dalam bentuk perkongsian perniagaan. Katakan kita ada 10 juta lah contoh, wakaf tunai. 10 juta ini dimasukkan dalam mana projek perniagaan secara mudharabah. Dan nilai 10 juta ini kekal.
Bila habis projek itu 10 juta ni akan dibawa ke projek yang lain pula. Keuntungan tadi mungkin ada 2 juta contoh daripada sudut untung. Jadi keuntungan itu akan pergi kepada pihak yang menerima manfaat daripada wakaf itu. Kemudian yang 10 juta yang asal tadi pindah dibawa ke projek yang lain pula. Jadi dia akan berkekal dalam bentuk tunai 10 million tadi. Ini maksud wakaf tunai. Jadi ada 2 jenis wakaf tunai. Satu wakaf tunai itu sendiri sebagai aset, dan yang keduanya tunai pada peringkat pertama kemudian dikonvert kepada aset kekal, tanah dan sebagainya oleh pihak yang menguruskan wakaf tunai tadi. Jadi ada 2 bentuk. Dan daripada sinilah kita kembangkan pula kepada kalau wilayah persekutuan baru ni Jawatan Kuasa Perlindungan Masyarakat telah pun memfatwakan wakaf unit trust ASMB. Juga dalam ruang lingkup wakaf tunai. Jadi itulah secara ringkas Tuan Haji yang dapat saya kongsikan perbezaan antara wakaf tunai dengan wakaf kekal. Okey, terima kasih Syed Somah ya. Yang bertanya pun dah jelas tu. Dia pun dah bagi respon. Terima kasih di atas pencerahan ya. So simple aja ya. Maksudnya wakaf yang kekal, aset yang kekal ya. Tanah, rumah dan sebagainya. Yang tunai itu akan dihimpunkan dan akan dikumpulkan untuk convert kepada aset yang kekal ataupun yang tunai itu sendiri sebagai aset ya. Itu jelas. Terima kasih Doktor ya. So sebelum kita berhenti rehat juga saya nak bertanyakan, nak kemukakan soalan yang ditanya oleh peserta kita kepada Dr. Amir. Ditanya memandangkan wakaf di bawah bidang kuasa negeri yang telah kita jelaskan tadi ya. Apakah cara terbaik untuk pihak yang menjalankan wakaf memberikan impak wakaf ya ke peringkat nasional, iaitu tiada halangan sempadan negeri. Itu maksudnya di mana? Itu terkait dengan yayasan wakaf juga. Yayasan wakaf ya, bila kita menyebut di awal tadi bahawa untuk pemegang amanah tunggal wakaf itu adalah Majlis Agama Islam Negeri. So bagaimanakah pihak-pihak yang menjalankan wakaf ini dapat yang menyumbang impak dia tanpa ada kekangan sempadan negeri lah. Mungkin Doktor boleh jelaskan? Ringkas ya, silakan. Okey, jadi yang tentang bidang kuasa negeri itu saya rasa itulah kerangka framework wakaf di Malaysia yang saya rasa kita perlu hormati dan kita akan laksanakan mengikut framework tersebut. Jadi apabila kita ada satu inisiatif untuk kita kata nak cross negeri-negeri ini, melakukan wakaf cross negeri ini, sebenarnya kita ada satu badan. Inilah Yayasan Wakaf Malaysia ditubuhkan untuk menyelaraskan aktiviti wakaf-wakaf negeri. Saya bagi contoh, kita sedang berusaha dengan Kenanga Investment Bank untuk kita buat satu wakaf unit trust di mana investor akan melabur dalam Kenanga Investment, kemudian sebahagian pada proceed tersebut akan diwakafkan. Jadi memang hasrat Kenanga ialah untuk mendapatkan dana daripada semua investor daripada seluruh negara, dan juga hasratnya ialah supaya manfaat wakaf itu diagihkan kepada seluruh negara juga. Jadi mereka datang berbincang dengan Yayasan Wakaf supaya Yayasan Wakaf ini menjadi perantara untuk nanti mengagihkan manfaat wakaf tersebut kepada negeri. Sebab apa? Sebab dalam bidang kuasa bidang tubuh Yayasan Wakaf ini kami dianggotai oleh kesemua mains. Jadi sebagai board of trustee kami, jadi anggota-anggota semua negeri ini duduk di bawah dalam menyertai Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi apabila kami nak buat agihan nanti itu, kita boleh across negeri-negeri. Jadi ada channelnya. Datanglah untuk kita berbincang di Yayasan Wakaf Malaysia supaya kita boleh cross negeri manfaat wakaf tersebut. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Doktor. Yang pastinya kita tidak melangkau bidang kuasa yang ada di negeri, tetapi dalam waktu yang sama manfaat wakaf itu dinikmati oleh semua negeri. Ya, kita terima kasih untuk pusingan kedua kepada kedua-dua ahli panel, dan insyaAllah kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali kepada pusingan ketiga ya. Okey, kita berhenti rehat seketika dan jangan ke mana-mana ya. Pada peserta masih kekal teruskan untuk bersama majlis ilmu kita pada pagi ini. Okey, alhamdulillah kita akan masuk ke pusingan ketiga. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang masih lagi terus kekal bersama dalam majlis ilmu kita Bina Wakaf pada pagi ini ya.
untuk kita terus berkongsi ilmu dengan panel-panel yang telah kita jemput khas untuk webinar kita pada hari ini. Okey, untuk pusingan ketiga yang saya bersama Dr. Luqman ya, mungkin kita melihat kepada pengiktirafan ataupun sokongan kerajaan persekutuan dalam agenda memperkasakan wakaf ini seperti yang telah dibentangkan dalam bajet baru-baru ni ya. So mungkin bagi pihak doktor sendiri ya sebagai mufti di persekutuan ya bertanggungjawab dalam urusan memberi pandangan bagi tengah hukum lah ya. So apakah peranan yang boleh dimainkan atau inisiatif ya dalam membantu mengimarahkan lagi pelaksanaan hasrat murni untuk wakaf ini ya? Silakan doktor. Partisipan yang ada pada hari ini, kalau kita lihat kepada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, sebab memanglah core business kita ada berkaitan dengan fatwa. Jadi antara inisiatif yang kita telah laksanakan yang terakhir lah, itulah fatwa unit trust ASMB yang juga disebut dalam pembentangan bajet baru ni. Itu satu usaha daripada PMB. Jadi cadangan itu telah dibawa kepada Pejabat Mufti dan saya telah bawa masuk dalam mesyuarat Jawatan Pelindung Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Lepas berbincang dengan ahli-ahli jawatan tentang struktur dan kaedah yang akan dilaksanakan itu, maka pihak Jawatan Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan telah memfatwakan keharusan bentuk wakaf unit trust tadi. Perbezaan unit trust dengan wakaf unit trust dengan wakaf saham ni, kalau unit trust ini dia wakaf dalam bentuk unit-unit berkenaan. Jadi unit-unit berkenaan mungkin akan berubah harganya di pasaran. Mungkin dia naik harga RM10, mungkin jadi RM9. Tapi perubahan harga itu bukan dalam bentuk harga itu kita lihat, tapi kita lihat pada unit trust itu sendiri. Jadi yang diwakafkanlah unit itu. Walaupun berlaku perubahan harga pada unit berkenaan pada masa depan ataupun turun dan naik, itu tidak menjejaskan kewakafan unit trust tadi. Itu yang yang membezakan unit trust dengan unit dengan wakaf saham. Kalau wakaf saham itu kita nilai itu diwakafkan. Dan katakan saham itu nilainya RM10,000, RM10,000 itulah wakafnya. Nilai itu tak berubah. Dia akan terus bertahan RM10,000 itu. Tapi unit trust, unit itu yang diwakafkan. Ini perbezaan antara, jadi itu yang telah Pejabat Mufti Wilayah Jawatan Hukum Syarak telah memfatwakan keharusannya, dan ia sebagaimana yang saya sebutkan tadi masih lagi dalam lingkup wakaf tunai yang kita bincangkan tadi. Kemudian antara peranan lagi, kalau melihat kepada peranan Pejabat Mufti, peranan fatwa dan sebagainya, Wilayah Persekutuan juga telah memfatwakan keharusan istibdal atau wakaf. Sebagaimana negeri-negeri lain, saya rasa yang ini pun telah pun banyak lama dilaksanakan. Dan dalam proses istibdal ini, kalau di wilayah Persekutuan dan di negeri lain pun sama, kalau ada apa-apa harta wakaf yang nak diistibdalkan, maka dia perlu melalui proses dibawa kepada Jawatan Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Jadi sempat dinilai, sebab istibdal ni macam ni, mungkin ramai bertanya apa itu istibdal. Istibdal ini konsepnya sesuatu tanah wakaf itu dilihat oleh pihak pengurus, pihak majlis contohnya, sudah tidak dapat dibangunkan lagi kerana ada masalah-masalah tertentu. Lalu ditukar, tanah itu dijual dan nilai itu dibeli dengan tanah yang tempat lain. Itu istibdal sebagai ganti tanah wakaf yang asal. Jadi proses istibdal ini pun perlu mendapat keputusan daripada Jawatan Fatwa, Jawatan Perundingan Hukum Syarak di setiap negeri. Jadi ini peranan Pejabat Mufti lah, peranan Pejabat Mufti dalam membantu pengurus-pengurus wakaf melaksanakan tugasan mereka dalam membangunkan harta wakaf. Sebab bila kita sebut tentang pembangunan harta wakaf, dia tentunya akan melibatkan banyak isu hukum. Sebab kita bila deal dengan harta wakaf ini, sebagaimana kita deal dengan harta zakat, maka ada perkara do's and don'ts. Ada benda yang boleh kita buat, ada benda yang tak boleh kita buat. Iaitu perlu kepada pandangan hukum. Dan pandangan hukum ini akan dibawa kepada Pejabat Mufti.
dan pejabat mufti akan nilai dengan tim yang kita ada di sini. Unit Buhus akan membuat kajian tentang apa-apa projek pembangunan yang ingin dilaksanakan, dan daripada situ kita akan bawa kepada Jawatankuasa Penghukum Syarak dan kita akan keluarkan fatwa sama ada boleh ataupun tidak boleh. Jadi pemantauan kepada pengurusan harta wakaf di wilayah persekutuan ini memang dari segi by law memang perlu dibawa kepada Jawatankuasa Hukum Syarak wilayah persekutuan. Jadi itulah peranan pejabat mufti dalam konteks pembangunan harta wakaf di wilayah persekutuan. Dan antara lain juga mungkin pejabat mufti boleh mengambil inisiatif untuk turun padang menjelaskan kepada masyarakat tentang kepentingan berwakaf. Ini pun mungkin sebagai salah satu usaha lah pejabat mufti untuk mendidik masyarakat supaya mengambil cakna tentang wakaf ini, kerana peranannya sangat besar dalam membantu kerajaan dalam membangunkan negara ini. Dia boleh menjadi satu force yang kedua lah. Kalau kerajaan sudah ada perancangan dia, sudah ada belanjawan dia, tapi kalau dibantu dengan wakaf, maka tentunya lagi akan dapat membantu kerajaan dalam pembangunan rakyat di negara kita ini. Jadi saya rasa itulah ruang lingkup peranan yang dapat dimainkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan, dan saya rasa perkara samalah juga peranan di negeri-negeri lain dalam membantu pembangunan wakaf di negeri masing-masing. Cumanya mungkin kalau di wilayah persekutuan ini mungkin saya boleh sebut antara yang juga telah dilaksanakan dan juga menjadi sumbangan besar kepada wilayah persekutuan ialah wakaf Ahmad Dauji. Itu juga menjadi antara mercu tanda kepada wakaf di wilayah persekutuan, dan pandangan hukum daripada Jawatankuasa Hukum Syarak telah pun diambil dalam hal ini, yang mana ada 3 pihak yang membangunkan wakaf berkenaan, iaitu Tabung Haji, Bank Islam dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi ini perkongsian pintar. Perkongsian pintar 3 pihak bagi membangun satu harta wakaf yang diwakafkan oleh Ahmad Dauji, yang terletak sekarang ni bangunan Menara Bank Islam tu ada di jalan-jalan kat jalan Sultan Ismail, yang sangat yang saya kira itu antara projek wakaf yang berjaya lah dalam membangunkan tanah wakaf di wilayah persekutuan. Jadi itulah Tuan Haji yang dapat saya kongsi untuk pusingan ketiga. Okey, terima kasih saya Dr. di atas penjelasan tadi. So maksudnya peranan pejabat mufti adalah memberi pandangan dari sudut hukum ya, hal-hal berkaitan dengan wakaf ya. Alhamdulillah ya, maksudnya yang terbaru memberi pandangan untuk unit trust ya sebagai ilmu wakaf yang telah diperkenalkan oleh pihak PNB melalui ASNB. So kebetulannya ada soalan ya Doktor berkaitan dengan hukum ni, ada 2 soalan yang saya nak bukakan, mungkin Doktor boleh jawab secara ringkas juga. Yang pertama, apakah pandangan berhubung wakaf sementara yang dibenarkan oleh sebahagian ulama, dan apakah had minimum sementara yang ditetapkan ya? Itu soalan yang pertama. Yang kedua ya, yang pertama tadi, apakah pandangan berhubung wakaf sementara yang dibenarkan oleh sebahagian ulama, dan apakah minimum sementara yang ditetapkan. Manakala soalan yang kedua, apakah boleh non-Muslim terlibat dalam servis wakaf? Adakah terdapat hak pengagihan wakaf bagi non-Muslim? Ya Doktor, silakan. Yang pertama dulu, tentang wakaf sementara, sebenarnya dalam perkembangan mazhab, wakaf sementara yang ada dikembangkan dalam mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki, dia mengharuskan wakaf yang bersifat sementara muakkad, bukan muabbad. Tapi itu bukan pandangan jumhur fuqaha. Tapi dia dikembangkan di negara seperti di beberapa Afrika Utara yang banyak berasaskan kepada mazhab Maliki, dan perundangan mereka pun memang membenarkan. Cumanya di tempat kita ini, di negara kita ini, wakaf bersifat sementara ini masih belum kita kembangkan lagi, dan saya rasa tertakluk kepada perbincangan di kalangan ahli-ahli fatwa di negeri-negeri, sama ada
mahu melaksanakan konsep wakaf sementara sebagaimana yang ada dalam mazhab Maliki ataupun tidak. Tapi pada yang setakat maklumat yang saya ada, pengetahuan saya ada setakat ini masih belum ada lagi lah dilaksanakan di negara kita ini. Mungkin berbeza negara itu, berbeza pandangan dan berbeza pendekatan yang diambil. Mungkin di negara kita ini, mungkin pada masa sekarang mungkin ini masih lagi belum sesuai, ataupun itu tertakluk kepada perbincangan di kalangan ahli hukum lah tentang ini. Dan juga mungkin ada kaitan juga dengan kedudukan wakaf di negara kita ini. Kalau dibuat secara muabbad yang selaras dengan pandangan jumhur, wakaf itu lebih sesuai untuk negara kita, itu tidak pasti tertakluk pada kajian-kajian yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mencadang wakaf berkenaan lah. Tapi setakat ini rasanya masih belum ada lah. Kemudian yang keduanya berkaitan dengan non-Muslim. Sebenarnya wakaf ini dia boleh dilibatkan semua pihak, Muslim dan non-Muslim. Orang Muslim boleh mewakafkan kepada non-Muslim, dan non-Muslim pun kalau dia wakafkan kepada Muslim pun boleh diterima. Ini keanjalan yang ada pada wakaf, dan tentulah ada beberapa dawabit tertentu yang itu panjang juga, tapi pada asasnya boleh dilaksanakan. Maknanya boleh libatkan semua pihak. Dan dalam sejarah Islam pun ada banyak wakaf non-Muslim. Ada satu bab dalam fiqh, waqfu ghairil Muslim, wakaf orang bukan Islam. Ada perbincangannya dan ada dawabitnya, ada apa yang boleh dan tak bolehnya, adalah hukum hakam di situ. Tapi pada asasnya memang boleh dilaksanakan. Jadi maknanya wakaf ni agak-agak luas lah dari segi cakupan agihannya, dan dia tertakluk kepada syarat pewakaf berkenaan. Jadi apa-apa yang disyaratkan oleh pewakaf, maka itu perlu diikuti. Sekalipun dia syaratkan kepada wakaf itu kepada non-Muslim, boleh juga wajib diikuti oleh pihak pengurus wakaf. Ini keanjalan pada wakaf lah saya rasa. Itulah respon sebab tu kita secara ringkas tadi. Ya, terima kasih Saiful Samah Doktor di atas penjelasan tadi. Semoga yang bertanya dapat memahami secara jelas penjelasan Saiful Samah kita tadi. Okey, balik kepada untuk pusingan ketiga kita ni kepada Dr. Amir, masih dalam skop yang sama, iaitu kaitan dengan peranan agensi dalam memperkasakan wakaf ini. So boleh Doktor jelaskan bagaimanakah Yayasan Wakaf Malaysia mampu memainkan peranan yang signifikan dalam usaha-usaha mengangkat wakaf sebagai agenda ummah ini, dan apakah perancangan semasa dan akan datang Yayasan Wakaf Malaysia bagi merealisasikannya? Silakan Doktor. Okay, terima kasih Tuan Haji Roslan. Sebelum saya jawab soalan Tuan Haji itu, saya nak sambung sikit yang wakaf non-Muslim tadi tu. Di Yayasan Wakaf Malaysia memang kita ada menerima pewakaf daripada non-Muslim, daripada China dan India. Jadi kita pun teruja lah bila kita buat promosi, memang ada orang non-Muslim juga nak menyumbang, yang memang nak menyumbang pun kepada tabung Yayasan Wakaf. Jadi memang ada, praktisnya memang ada lah dekat Malaysia ya. Okay. Jadi berbalik kepada persoalan Tuan Haji Roslan, Yayasan Wakaf Malaysia ni ditubuhkan sebenarnya sebagai trendsetter, untuk kita setkan satu benchmark yang tinggi, untuk kita tampilkan pengurusan wakaf, aset-aset wakaf dengan lebih efisien dan lebih cepat di peringkat federal. Jadi memang kita bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri untuk sama-sama kita bangunkan, mantapkan institusi-institusi wakaf di negara kita. Jadi untuk kita meneruskan hasrat ini, kita perlu fokus. Jadi Yayasan Wakaf Malaysia akan fokus kepada 4 sektor ni. Yang pertamanya sektor kesihatan, sebab kita tahu bahawa dengan COVID ni jadi banyak wakaf-wakaf kesihatan yang akan kita laksanakan. Begitu juga dengan dalam aspek pendidikan yang keduanya. Yang ketiganya aspek permekasaan ekonomi, sebab kita tahu kan banyak yang hilang punca pendapatan. Jadi manfaat-manfaat wakaf ni boleh kita channelkan, boleh kita agihkan untuk membantu masyarakat yang hilang punca pendapatan. Dan yang ketiganya dari sudut penjagaan alam sekitar. Ini termasuklah wakaf air yang kita ada kerjasama dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Jadi ada 4 sektor yang kita akan fokus. Dan seperti yang saya beritahu, Yayasan Wakaf ni akan bekerjasama, berganding bahu dengan MAINS supaya impak wakaf itu lebih terselah kepada masyarakat.
Jadi salah satu inisiatif yang akan kita laksanakan ialah untuk kita adakan satu platform di mana kita akan menemukan di antara projek-projek wakaf, sebab di luar sana banyak NGO-NGO yang melaksanakan kutipan wakaf, yang tu perlu kita lihat dahulu sama ada mereka ni ada authority, diberi authority oleh Majlis Agama Islam Negeri ataupun tidak. Dan kalau mereka mendapat license, dapat authority daripada Majlis Agama Islam Negeri, kita boleh turut sama dengan mereka untuk kita temukan dengan pendana-pendana. Pendana-pendana yang saya maksudkan di sini ialah daripada institusi kewangan Islam. Kerana apa? Contohnya ada satu projek untuk kita bangunkan rumah untuk warga senior citizen, warga emas. Jadi mereka perlukan, dah ada sebidang tanah yang telah diwakafkan dan mereka perlu bangunkan contohnya dalam 10 juta untuk bangunkan kompleks tersebut. Jadi kompleks tersebut akan dimajukan sebagai rumah untuk warga emas dan ada banyak aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan yang akan menghasilkan pendapatan. Jadi projek-projek sebegini akan kita temukan di antara pemilik projek, pengusaha-pengusaha projek wakaf dan juga pendana-pendana daripada institusi kewangan Islam. Jadi saya rasa inilah satu usaha daripada Yayasan Wakaf Malaysia untuk kita banyakkan lagi platform-platform sebegini. Dan juga yang ketiganya ialah dari sudut capacity building. Yang ini yang kita tahu isunya di sini ialah kita perlukan lebih ramai penglibatan profesional untuk turut serta dalam pembangunan aset wakaf. Di institusi-institusi wakaf yang sedia ada pun di Ma'in dan juga di Yayasan Wakaf Malaysia sendiri, kita nak upgrade, kita punya nak upskillkan staff-staff kita supaya mereka digital economy. Sekarang ni kita dalam konteks digital economy, kita tak boleh tinggalkan teknologi. Jadi kita kena permudahkan bagaimana untuk menyumbang wakaf. Jadi dengan teknologi e-wallet, dengan teknologi QR code semua ni, jadi ini dan kita perlu bangunkan sistem yang supaya memudahkan masyarakat untuk menyumbang kepada wakaf. Jadi itulah Tuan Haji yang saya simpulkan. Inilah peranan-peranan Yayasan Wakaf Malaysia dan juga agensi-agensi yang berkaitan dengan wakaf ini untuk kita lebih maju lagi ke depan untuk membangunkan aset wakaf. Okey, terima kasih Doktor ya. So itulah usaha-usaha yang sedang dirintis oleh Yayasan Wakaf untuk membina platform ya, kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan bagi memastikan kita dapat memperkasakan wakaf itu sendirilah ya. Saya yakin insya-Allah peranan itu dapat dimanfaatkan ya oleh Yayasan Wakaf Malaysia dengan yang pasti kerjasama daripada pihak-pihak yang berkenaan lah, terutamanya daripada Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah tunggal tadi. So sebelum kita berpindah kepada Syekh Bersamaha untuk pusingan kita menjawab soalan juga yang ada dikemukakan di sini, soalan kepada Syekh Bersamaha Dr. Luqman, ada dua soalan. Yang pertamanya berkaitan dengan bagaimana jika kita ingin berwakaf duit pampasan takaful melalui Majlis Agama Islam ataupun Baitul Mal ataupun pusat zakat ya. Bagaimanakah ya, adakah cara ya bagaimana jika kita ingin berwakaf ya duit pampasan takaful. Itu maksudnya dia tanya nak berwakaf duit pampasan yang dia dapat ya, duit pampasan takaful. Dan soalan kedua, ya mungkin juga ringkas ya, Doktor. Seseorang telah pun berwakaf ya kepada Ma'in, wakaf tanah, tetapi dia nak batalkan balik wakaf tadi. So apakah penjelasan terbaik dari segi hukum syarak ya untuk pihak Ma'in menolak permohonan menarik balik ya wakaf yang telah diserahkan kepada Ma'in tadi? Ya, silakan saya bersama. Dan yang bertanya, yang pertama mengenai pampasan takaful, bagaimana untuk dia berwakaf. Dia maknanya kalau cara mudahnya begini, kalau bila dia dapat duit pampasan berkenaan,
dan dia boleh approach majlis yang sebagai pengurus wakaf berkenaan, dan di sana ada pelbagai jenis-jenis wakaf yang ditawarkan yang ada di majlis berkenaan, sama ada wakaf saham, wakaf tunai, wakaf masjid dan sebagainya. Jadi itu takluk apakah pilihan yang dia nak lah untuk dia sumbangkan wakaf duit takaful tadi. Sebab ada setengah masjid, macam contoh ada majlis contoh nak mewakafkan kereta jenazah contohlah kan. Mungkin pihak yang ada duit papasan tadi berminat untuk dalam wakaf itu. Ataupun ada projek wakaf yang dibangunkan oleh majlis untuk membangun satu tanah untuk pusat pendidikan contoh. Mungkin dia boleh menyumbang di situ. Itu tertakluk kepada kehendak mempunyai wakaf tadi, mempunyai diri. Dia ada sejumlah wang dan dia mau melaksanakan wakaf dan dia pergi ke majlis dan dia boleh pilih apa jenis wakaf yang dia nak laksanakan yang diuruskan oleh majlis. Itulah cara lebih mudah untuk dia wakafkan. Sebab wakaf ini bidang kuasa majlis agama merupakan sole trustee, itu by law dalam undang-undang disebut begitu. Maka dia perlu pergi ke majlis dan pilihlah mana-mana wakaf yang dia nak sertai yang dibangunkan di majlis agama. Ataupun mungkin dia nak beli tanah, mana-mana tanah yang dia ada, yang dia dengan duit berkenaan, kemudian tanah itu dia wakafkan kepada majlis. Itu pun boleh juga. Jadi boleh bincang dengan majlis agama lah macam mana bentuk wakaf yang sesuai dia laksanakan. Sebab dia wakaf ni dia luas sikit. Dia kuasa yang ada pada pewakaf, dia boleh menentukan dia nak wakaf dalam bentuk mana. Kemudian majlis akan follow mengikut apa yang dia tentukan tadi. Itu yang ada pada sistem wakaf. Kemudian yang kedua, kalau dia dah wakafkan kepada majlis, kemudian dia datang majlis untuk tarik balik. Bagaimana kaedah untuk menjelaskan kepada pihak yang ini tarik balik wakaf tadi. Dia sebenarnya wakaf ini memang dia bila dia wakafkan dia tak boleh tarik balik. Sebagaimana yang saya sebut di peringkat awal tadi, hadis Umar yang dimesyarakan la yuba'u wa la yurasu wa la yuhabu. Tanah itu tak boleh dijual beli, tak boleh dipusakakan, tak boleh dihibahkan. Itu asas kepada hukum wakaf. Jadi pihak Majlis Agama Islam mungkin boleh menjelaskan daripada hadis berkenaan. Hadis itu memang menyebut secara jelas wakaf tak boleh ditarik balik, tak boleh dijual beli dan sebagainya. Jadi bermula lepas itu maka perlu diberi penjelasan yang sebaik-baiknya, sebab memang mungkin kadang-kadang pihak berwakaf ni dia tidak ada maklumat tentang itu. Dia macam bila dia wakaf harta dia masih lagi merasa itu hartanya. Dia tak merasa itu telah pun terlepas dari miliknya dan dia diurus oleh pihak lain harta berkenaan. Jadi perlu dijelaskan dengan sebaik mungkin lah. Kalau daripada hadis memang itulah. Adapun daripada Quran memang tidak ada nas daripada Al-Quran tentang wakaf. Nas yang ada itu ayat tadi lan tanal birra, itu ayat umum tentang melakukan kebaikan, melakukan infak, itu umum. Tapi khusus menunjuk kepada wakaf itu adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi dalam Quran, kalau tindakan Abu Talhah tadi, bila dia dengar ayat lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia dengar ayat itu turun, kemudian dia melakukan wakaf. Artinya ayat itu merujuk secara umum melakukan kebaikan, melakukan infak. Tapi yang pendetailan kepada wakaf ni sebenarnya ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah yang saya rasa yang boleh saya kongsikan. Okey, baik Doktor. Mungkin lebih jelas, lebih mudah dalam bahasa yang mudah lah kita boleh maklumkan kepada pewakaf tadi. Dia hilang hak di dunia, tapi dia akan dapat balik hak dia di akhirat nanti. Itulah yang terbaik, bahasa yang paling mudah ya. InsyaAllah. Terima kasih Doktor ya. So balik kepada Dr. Amir tadi, soalan sebab kita ada gangguan talian tadi. Minta pencerahan pelan induk wakaf negara dan juga pelan tindakan strategik yang telah disebut dalam pembentangan belanjawan tempoh hari. Mungkin Dr. boleh bagi sedikit pencerahan. Okey, tentang pelan induk wakaf negara ni sebenarnya Ustaz Roslan lebih aula lah untuk menjawab sebab tokenya lah Jauhar. Tapi namun begitu, isunya ialah untuk kita, objektifnya lah untuk kita merapatkan lagi, mengukuhkan lagi sinergi di antara institusi wakaf ni. Ini termasuk MAINS, Majlis Agama Islam Negeri, dan juga Jauhar dan juga Yayasan Wakaf Malaysia di federal, beserta juga dengan agensi-agensi yang lain, GLC, GLCI ni, untuk kita duduk semeja untuk kita memikirkan
apakah perancangan strategi kita untuk membangunkan harta wakaf. Jadi sebelum ini mungkin kerja kita secara silo, kan, masing-masing buat di peringkat masing-masing, tetapi kita tak nampak impak dia. Jadi bila kita ada satu plan yang kata-kata grand master kita ni, plan kita ni, jadi plan itu akan memperincikan dan kita akan fokuskan di sini kita ada dana dan sini kita akan salurkan kepada projek-projek wakaf yang berpotensi. Jadi itulah secara ringkasnya Tu Haji tentang plan induk wakaf negara. Jadi kita insya-Allah kita akan melibatkan semua pakar-pakar yang dan utamanya ialah player kita ialah di MAINS. Jadi kita akan turut serta, semua MAINS akan turut serta untuk membentuk satu plan yang insya-Allah akan dilaksanakan insya-Allah. Terima kasih Doktor. Di atas sejarah tadi cuma mungkin saya boleh menambah di sini. Kebetulan di bawah tanggungjawab Jauhar juga. Di mana sekarang sebagai persiapan awal sebetulnya memang kita dah pun mengadakan perbincangan awal kaitan dengan Plan Induk Wakaf Nasional ini seawal pada Mac tahun ini, dan kita dah pun beberapa siri telah diadakan dan insya-Allah kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini dengan melibatkan seperti Dr. Amir sebut tadi lah. Kita akan melibatkan pakar-pakar dan juga yang pasti adalah pihak Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah tunggal untuk wakaf ini insya-Allah. So kita berhasrat untuk melancarkan plan induk ini pada tahun depan, semoga dipermudahkan dan insya-Allah dapat membantu semua pihak yang berkaitan untuk memastikan wakaf terus diperkasakan. So kita ada lagi satu soalan sebetulnya, tapi yang ni mungkin saya boleh jawab lah. Ditanya adakah ada usaha untuk silibus sekolah diperkenalkan berkaitan ilmu wakaf? Dan seperti mana kita semua maklum ni, sekarang ni kalau kita lihat di peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah, tidak ada elemen yang khusus, silibus yang khusus tentang wakaf. Itu memang pasti dan kita pun sudah perkara ini, dan dalam perhatian pihak Jauhar sebetulnya untuk kita melihat ruang-ruang yang ada akan mengadakan perbincangan pihak Kementerian Pendidikan untuk mungkin di mana ruang yang ada bagi kita memasukkan silibus wakaf sebagai pemahaman awal pendedahan awal kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah dan juga di peringkat sekolah menengah. Kadang ni wakaf ini tahu-tahu dah di peringkat universiti, mungkin perkhususan itu baru ada di situ. So itu dalam tindakan kita sebetulnya, dan insya-Allah semoga satu hari nanti kita akan dapat satu ruang yang cukup besar kerana kita nak memperkenalkan wakaf. Amalan berwakaf itu di peringkat sekolah lagi. Itu kita nak tanamkan kepada masyarakat kita lah, insya-Allah. So kita masuk ke pusingan terakhir kita untuk rumusan ulasan ataupun pandangan akhir daripada panel-panel yang kita jemput pada hari ini. So untuk yang pertama saya persilakan kata-kata akhir daripada Sahibu Samahah Dr. Luqman Mufti Wilayah Persekutuan untuk mungkin sebagai satu ingatan kepada kita semua dalam usaha memperkasakan wakaf ini, terutamanya berkaitan dengan hukum-hukum lah. Silakan, saya bersama Doktor. Terima kasih Tuan Haji. Mungkin untuk akhir lah, pusingan akhir sebelum kita berhenti, mungkin saya baca satu hadis Rasulullah SAW yang berkait dengan galakan untuk kita melaksanakan amal ibadat yang akan menjadi teman kita lah dalam perjalanan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarah." Antara benda yang akan bersama dengan seseorang mukmin daripada amalannya ialah satunya bila dia meninggal, satu ilmu yang dia sebarkan. Kemudian yang kedua, waladan salihan tarakah, anak salih yang dia tinggalkan. Wa mushafan warasah, dia tinggalkan mushaf.
au masjidan banahu, atau masjid yang dibinanya, au baitan libni sabi dia banahu, ataupun dia bina rumah untuk ibnu sabi, au nahran ajrahu, ataupun dia bina sungai, dialirkan sungai untuk kemudahan orang ramai, au sadaqatan akhrajaha min malihi, ataupun sedekah yang dikeluarkan daripada hartanya, fi sihatihi wa hayatihi, masa sihatnya dan masa hidupnya, yalhaquhu min ba'di mautih, dia akan ikut bersama dengan dia selepas dia meninggal. Ini hadis yang menggalakkan seseorang itu melakukan ibadat yang ada kaitan dengan manfaat yang berpanjangan selepas dia meninggal. Sebab apa-apa yang dilakukan tadi, semuanya akan diambil manfaat oleh orang hidup. Tapi walaupun dia telah meninggal, orang hidup tadi seolah-olah bagi manfaat akhirat untuk yang meninggal tadi. Jadi hadis ini sangat pentinglah untuk kita hayati dan ia ada kaitan jugalah dengan wakaf yang kita bincangkan pada hari ini. Sebab kalau kita lihat dari segi sambutan para sahabat Rasulullah SAW kepada wakaf ini sangat tinggi, sehingga ada riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, ma min ahadin minas sahabati lahu maqdirah illa waqafa. Tidak ada sahabat yang ada kemampuan kecuali mereka akan melakukan ibadat wakaf ini. Dan Imam Syafi'i ada meriwayatkan, balaghani an aktsara min samani rajulan minas sahabati min ansari waqafu. Sampai riwayat kepada aku lebih daripada 80 orang lelaki daripada sahabat daripada golongan Ansar yang mereka itu melakukan wakaf. Ini tentunya merujuk kepada ibadat wakaf yang dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi melihat kepada banyaknya hadis-hadis yang berkait dengan amalan para sahabat dan hadis yang menggalakkan kita melaksanakan ibadat yang bentuk begini, yang berpanjangan dan manfaat oleh orang hidup dan akan memberi manfaat pada orang mati, maka kita sesuai dengan negara kita sekarang sedang berusaha ke arah itu, sebenarnya dibentangkan oleh para Dr. Amir dan Tuan Moderator sendiri. Maka kita ambil kesempatan ini untuk sama-sama kita mengambil semangat daripada hadis yang saya sebutkan tadi untuk kita mengembangkan wakaf di negara kita ini supaya kita dapat beri manfaat kepada manusia yang hidup dan manfaat juga kepada manusia yang mati. Wallahu a'lam. Terima kasih saya bersama Doktor di atas petikan hadis untuk renungan kita bersama dan sebagai satu suntikan semangat, ya, motivasi kepada kita bersama untuk memperkasakan wakaf di negara kita, insyaAllah. Terima kasih saya bersama di atas ulasan terakhir tadi, ya. So untuk Dr. Amir, persilakan untuk ulasan terhadap hal tuju wakaf negara kita yang terakhir. Silakan Dr. Okay, terima kasih Tuan Haji. Jadi di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih lagi kepada pihak penganjur dan juga kepada staf saya yang bertungku lumus menjayakan webinar kita pada pagi ini hingga ke tengah hari ini. Yang seterusnya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta-peserta webinar dan insyaAllah kita niatkan ikhlaskan kepada Allah Ta'ala supaya usaha-usaha kita ini untuk memperkasakan wakaf ini dikira sebagai ganjaran, dikira sebagai amal hasanat kita lah, untuk kita tambahkan lagi pemberat mizan kita di akhirat kelak. Dan yang keduanya, saya inginlah mengajak semua kita, terutamanya yang masih lagi Allah kurniakan rezeki kepada kita dari sudut pekerjaan yang tetap, sumber pendapatan yang cukup. Jadi telah menjadi tanggungjawab kita untuk kita menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada kita ni untuk kita kongsikan kepada masyarakat. Ini adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala, dikurniakan rezeki. Dan rezeki ini banyak luas konsepnya. Ada yang Allah kurniakan rezeki dari sudut kesihatan, ada yang Allah kurniakan rezeki dari sudut ilmu, dan ada yang dikurniakan rezeki dari sudut tenaga kerja semuanya. Jadi siapa yang diberikan rezeki, diluaskan rezeki dari sudut wang ringgit itu, kita boleh salurkan untuk kita memberi manfaat kepada masyarakat. Dan yang keduanya kepada pengamal-pengamal ataupun pentadbir-pentadbir wakaf, saya juga nak menyarankan supaya kita upskill kita punya skill kita untuk kita mengoptimumkan amanah yang telah dikurniakan, yang telah diberikan oleh wakaf-wakaf supaya
sumbangan itu dapat kita optimumkan pahala tersebut. Jadi dan yang sangat penting ialah amanah. Amanah ini sangat penting supaya kita beramanah untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah dipikulkan ke atas kita. Jadi itu saja Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Dr. Amir di atas ulasan terakhir tadi ya, dan harapan terakhir lah ya untuk sesi majlis ilmu kita pada pagi ini. Dan kesungguhan kerajaan ya sebetulnya untuk memperkasakan wakaf adalah untuk manfaat masyarakat dan selaras dengan dasar kemakmuran bersama yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan juga ya. Itulah kita, maksudnya proses yang kita buat adalah selaras dengan dasar yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Dan sesungguhnya pembangunan projek wakaf memberi impak yang cukup besar kepada kita semua. Dan pada hari ini, sekarang ini adalah merupakan masa yang amat sesuai ya, untuk kita melihat perkembangan wakaf, perkembangan dan sokongan dan penglibatan daripada semua pihak, seperti kerajaan sendiri, seperti telah dinyatakan ya secara jelas dalam pembentangan bajet tempoh hari, daripada pihak MAIN, Majlis Sangkaan Islam Negeri ya, dan pihak JLC, JLIC, swasta dan lain-lain ya, pemain-pemain wakaf. Dan semestinya ya pihak MAIN kita harapkan ya, saya yakin peserta-peserta yang ada pada hari ini mewakili pihak MAIN ya, memberi kepercayaan kepada Yayasan Wakaf Malaysia untuk sama-sama bersama dengan pihak MAIN untuk memperkasa dan memakmurkan wakaf. Itulah yang sebaiknya, kerana apa yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia adalah untuk manfaat bersama ya kita di seluruh negeri yang menjadi tanggungjawab di bawah MAIN di setiap negeri. Dan masyarakat perlu menyokong sokongan kepada pihak MAIN, memberi sokongan ya kepada pihak MAIN dan pihak kerajaan dalam usaha untuk merealisasikan perancangan telah dibuat. Dan semestinya ya, saya yakin yang ada peserta-peserta kita dalam majlis ilmu pada pagi ini ya, terdiri daripada pakar-pakar ya, pensyarah-pensyarah ya, dan mungkin mereka cukup aktif terlibat dengan Petua Wakaf ini. Kita mengharapkan sumbangan kepakaran daripada ahli-ahli akademik ya, daripada penggerak-penggerak wakaf ya, untuk memperkasakan wakaf yang telah pun sama-sama kita berkongsi tadi ya, dengan kedua-dua panel kita, daripada pandangan hukum ya, saya bersama Mufti kita, dan juga daripada pihak yang bertanggungjawab dalam usaha wakaf ya, mewakili kerajaan di peringkat persekutuan. Jadi itulah hasrat kita, apa yang kita inginkan pada hari ini adalah untuk perkongsian ilmu, dan insya-Allah kita akan terus bersama-sama ya dengan semua pihak untuk memastikan urusan wakaf ini dapat diperkasakan daripada semasa ke semasa. Dan saya yakin soalan-soalan, pandangan yang dikemukakan begitu banyak ya daripada para peserta, tetapi memandangkan masa yang terhad yang kita ada, kita tidak dapat menjawab sepenuhnya ya soalan yang dikemukakan. Tetapi insya-Allah kita akan cuba menjawab ya, dan semua peserta dapat melihat soalan-soalan yang telah dikemukakan ya, kita akan jawab secara bertulis ya. Sama ada kita pihak UST akan siarkan di website Yayasan Wakaf ataupun mungkin di Facebook Yayasan Wakaf. Jadi saya bagi pihak moderator mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita. Saya bersama Dr. Luqman Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan, dan juga Dr. Amir Syarudin ya, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, di atas kelapangan waktu untuk kita berkongsi ya, pandangan ya, berkaitan dengan hala tuju wakaf negara. InsyaAllah mudah-mudahan sesi ini akan tidak berakhir di sini ya, akan kita teruskan pada sesi-sesi akan datang untuk kita berkongsi ya, permasalahan berkaitan wakaf, insyaAllah. Saya bagi pihak moderator ya, mohon maaf sekiranya sepanjang menguruskan webinar pada pagi ini ya ada kelemahan ya, kesalahan, itu adalah kelemahan daripada pihak saya sendiri ya. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kepada tuan moderator, ahli-ahli panel kita yang telah pun menjayakan sesi webinar kali ini. Seperti yang tuan moderator maklumkan, soalan begitu banyak. Sebab saya di admin dashboard ni pun soalan dia bertalu-talu. InsyaAllah kami akan jawab secara bertulis dan akan di-upkan di laman media sosial ataupun Facebook Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi kami memohon tuan-tuan dan puan untuk like Facebook, itu taktik marketing sebenarnya. Like Facebook Yayasan Wakaf Malaysia kerana di situ ada info-info terkini berkenaan dengan semua aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia dan juga pihak-pihak yang berkaitan, terutamanya Jauhar dan juga Majlis Agama Islam Negeri. Jadi sebelum tuan-tuan dan puan-puan mengundurkan diri atau kita tamatkan, saya minta stay sekejap sebab di akhir sesi ada juga video ditayangkan untuk tuan-tuan dan puan-puan berwakaf, dan juga kami akan untuk tuan-tuan dan puan, kami akan upload webinar ini ke dalam YouTube Yayasan Wakaf Malaysia. Kami akan sharekan link ni juga di Facebook dan boleh rujuk di sana. Dan di akhir sesi ini kita akan tayangkan satu video, ada QR code, tuan-tuan dan puan-puan boleh berwakaf di situ. Jangan lupa untuk terus subscribe Facebook Yayasan Wakaf, di Twitter kami, di YouTube kami, juga di Instagram kami. Begitu juga dengan Jauhar dan juga Majlis Islam Negeri. Silakan ambil semua info-info yang ada supaya kita sentiasa ada manfaat-manfaat ataupun info-info terkini berkenaan pengusaha wakaf di Malaysia. Jadi saya mewakili pihak Worcester, mohon maaf sekiranya ada apa-apa masalah, kekurangan. InsyaAllah kita akan ada next session, sebab dalam ni pun ada nak buka minat next session. Dia cakap insyaAllah kami akan uruskan dengan tajuk lain yang berbeza daripada hari ini, tapi menggunakan platform yang sama. InsyaAllah nampaknya Webex Cisco memberikan kita satu platform yang boleh dikatakan stabil. Kita akan teruskan insyaAllah dengan sesi-sesi yang begini. Jadi rasanya itu saja. Sebelum berakhir saya akan tayangkan video untuk tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, untuk scan QR code. Untuk terakhir pada saya terkesan dengan kata-kata tuan moderator tadi, tuan Jurusan cakap kita wakaf ni mungkin kita hilang hak kita dekat dunia, tapi kita akan dapat hak kita dekat akhirat. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah refleksi diri yang saya peribadi, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Kita tak ada makan-makan, saya jemput tuan-tuan dan puan untuk makan di rumah sendirilah. Coba masing-masing. Jadi saya akan tanya video, mohon setia sampai habis video untuk QR code cara-cara berwakaf tersebut. Itu saya daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di sesi yang akan datang. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن lama aku menanggung rindu padamu, jiwa dan tubuhku pilu jauh darimu, setiap detik nafasku ingat padamu.